Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Herman Marzi dan ini berita utama 16 Safar. Kerajaan teliti larangan masuk masjid kepada transgender. Juga dos kedua AstraZeneca dipendekkan 6 minggu. Kerajaan sedang meneliti larangan kepada golongan maknyah dan transgender dari memasuki masjid di wilayah Persekutuan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata tindakan itu dilihat wajar bagi menjaga kesucian masjid dan menghindari kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Kalau orang lelaki yang berpakaian wanita masuk di sebelah muslimat, itu sudah mengganggu privasi kumpulan wanita yang ada di masjid kerana mereka buka tudung, mereka pakai telekung. Itu satu tindakan yang insya-Allah akan kita teliti untuk kita laksanakan di peringkat wilayah persekutuan. Saya bercakap dalam konteks wilayah persekutuan, itu bidang kuasa kita. Adapun negeri-negeri itu terpulang kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas berhubung tindakan Kerajaan Negeri Perlis yang melarang maknyah memasuki masjid. Jelas Datuk Ahmad Marzuq, keputusan itu dilihat wajar dicontohi. Bagaimanapun jika golongan tersebut memasuki masjid untuk bertaubat, ia amat digalakkan. Sebelum ini, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dalam kenyataan yang dimuatkan dalam laman web rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis menegaskan golongan maknyah diharamkan memasuki masjid dalam keadaan kecelaruan jantina kerana boleh mengganggu suasana ibadah di masjid. Berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-53 2021 pada 23 dan 24 Jun lalu, golongan ini sengaja menyerupai jantina berbeza dan termasuk dalam golongan fasik. Datuk Ahmad Marzuq berkata demikian selepas menyempurnakan program Inspirasi Kasih Kami Food Bank Yapim 3.0 di perkarangan stesen teksi di Kemaman siang tadi. Dalam program itu sebanyak RM14,200 diperuntukkan bagi membantu pemandu teksi, persatuan pembersihan dan juga pengusaha bas sekolah yang terjejas. Usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzaman sah memiliki kad pelarian Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan yang mengesahkan perkara itu berkata Muhammad Sajat ketika ini sedang menunggu tawaran untuk ditempatkan di negara ketiga. Dan untuk makluman, pihak imigresen telah membatalkan Sajat punya pemilikan pasport antarabangsa dia. Jadi di sini Sajat adalah pelarian, ni adalah tidak sah semasa di Bangkok. Dalam proses dia tidak sah tersebut, dia telah memohon status UNHCR dan beliau berjaya mendapat status UNHCR. Dan dia sedang menunggu tawaran-tawaran pihak negara ketiga bagi membantu beliau untuk ditempatkan di pihak negara ketiga. Bagaimanapun, polis masih meneruskan proses membawa pulang Sajat kerana Malaysia dan Thailand terikat dengan treaty yang membolehkan proses untuk membawa pulang orang yang dikendaki atau jenayah buruan dilaksanakan. Permohonan itu akan dibuat dalam tempoh masa terdekat namun kelulusannya bergantung kepada negara berkenaan. Muhammad Sajat juga didapati menukar nama samarannya kepada Bella. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Abdul Jalil berharap keluarga Sajat dapat membantu menasihatkannya supaya pulang ke tanah air bagi menghadapi pertuduhan di Mahkamah Syariah selain kesalahan menghalang penjawat awam. Inisiatif kediaman Rumah Keluarga Malaysia atau Rumah Ikram Keluarga Malaysia akan ditambah kepada 2,000 unit berbanding 1,000 unit sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jumlah yang ditambah itu akan dapat membantu lebih ramai individu yang layak untuk mendapatkan bantuan tempat berteduh. Saya memahami bahawa 1,000 unit rumah di 11 kawasan PPR
yang berada di bawah kawal selia dan pengurusan KPKT tidak mencukupi untuk menjadi tempat berlindung bagi keluarga Malaysia yang terkesan akibat hilang mata pencarian. Sukacita saya umumkan bahawa inisiatif kediaman Rumah Keluarga Malaysia atau Rumah Ikram Keluarga Malaysia akan ditambah kepada 2,000 unit lagi. Tambah Ismail Sabri, inisiatif Rumah Ikram Keluarga Malaysia tepat pada masanya dan merupakan langkah penampan bagi membantu rakyat yang terkesan pendapatan atau kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membayar sewa rumah yang tinggi. Dan bagi mengurangkan tekanan dan bebanan kepada penerima inisiatif Rumah Ikram Keluarga Malaysia, sukacita juga saya umumkan bahawa semua penerima manfaat akan menerima pengecualian bayaran sehingga 6 bulan bermula dari tarikh menerima kunci. Pengecualian bayaran sewa ini akan ditanggung oleh kerajaan dengan melibatkan peruntukan kira-kira RM3 juta. Permohonan untuk mendiami Rumah Ikram Keluarga Malaysia dibuka di laman web teduh.kpkt.gov.my. Antara PPR yang terlibat ialah PPR Sentul Murni Kuala Lumpur, PPR Lembah Subang 2 Selangor, PPR Aman Jaya Kedah, PPR Kota Star Kedah, PPR Sinar Intan 3 Kedah, PPR Kota Baru Kelantan, PPR Gua Musang Kelantan dan PPR Sungai Melana 2 Johor. Datuk Seri Ismail berkata demikian selepas berucap pada pelancaran Rumah Ikram Keluarga Malaysia. Semua pemandu bas ekspres di seluruh negara bakal menerima bantuan RM500 secara one-off menerusi program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan atau Pemerkasa Plus. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata bantuan itu melibatkan peruntukan berjumlah RM3.3 juta dan memanfaatkan kira-kira 6,600 penerima. Syarat utama penerima bantuan itu ialah individu atau pemandu bas ekspres adalah warga negara Malaysia dan berdaftar secara rasmi sebagai pekerja dengan syarikat bas ekspres, mempunyai caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang masih sah. Antara syarat lain termasuklah pemandu bas ekspres mempunyai lesen vokasional yang sah dengan mengambil kira tempoh pengecualian pembaharuan lesen vokasional yang telah diberikan Kementerian Pengangkutan MOT sepanjang 2021. Selain itu, hanya syarikat atau pengusaha bas ekspres yang mempunyai lesen pengendali dan atau lesen atau permit kenderaan bas ekspres yang sah dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD atau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah dan Sarawak layak memohon bantuan berkenaan. Bagaimanapun, individu atau pemandu yang telah menerima bantuan sebagai pemandu bas sekolah, bas pelancong, teksi atau e-hailing sebelum ini tidak lagi layak menerima bantuan kepada pemandu bas ekspres. Datuk Seri Wee Ka Siong berkata pihak syarikat atau pengusaha bas ekspres dikehendaki mengemukakan maklumat individu atau pemandu bas ekspres di bawah syarikat masing-masing yang lengkap kepada pihak APAD dan LPKP Sabah dan LPKP Sarawak bagi tujuan saringan kelayakan dan penyaluran bantuan. Jarak masa pemberian dos kedua vaksin AstraZeneca dipendekkan dari 9 minggu kepada 6 minggu. Berkuat kuasa 1 Oktober depan, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata keputusan itu dibuat bagi memudahkan pemberian vaksin kepada penerima dos vaksin AstraZeneca. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mula daripada 1 hari bulan Oktober, ini adalah untuk memudahkan dan memberi kemudahan kepada mereka yang telah mendapat dos pertama vaksin AstraZeneca. Kita akan memendekkan jarak masa antara dos pertama dan kedua bagi vaksin AstraZeneca daripada 9 minggu kepada 6 minggu. Dan mereka boleh menerima dos yang kedua selepas 6 minggu. Sebelum ini, tempoh pemberian dos kedua AstraZeneca adalah 12 minggu sebelum dipendekkan kepada 9 minggu. Sementara itu, mengulas mengenai pemberian vaksin kepada remaja, Khairi berkata, hanya remaja tidak bersekolah, penuntut institusi pengajian tinggi IPT dan remaja homeschooling dibenarkan walk-in ke pusat pemberian vaksin PPV. Selain daripada kumpulan itu, pemberian vaksin akan dijalankan secara berjadual di 156 PPV serta di sekolah.
Sementara itu, pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 akan dilaksanakan selepas garis panduan klinikal mengenai suntikan itu selesai dibangunkan. Khairi Jamaluddin berkata garis panduan berkenaan akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV. Sekarang ini kita sedang membangunkan garis panduan berkenaan dengan pelaksanaan pemberian dos ketiga dan juga dos penggalak yang akan dibentangkan dalam mesyuarat JKJAV yang akan datang. Dan saya yakin bahawa kita akan mula memberi dos yang ketiga dahulu. Selepas itu dos penggalak bermula daripada bulan depan apabila kita sudah dapat pandangan dan juga kita sudah dapat panduan clinical guidelines daripada pakar. Dan yang ketiga, kita telah buat pendaftaran bersama dengan NPRA. Jelas Khairi, pemberian dos ketiga itu berbeza berbanding dos penggalak di mana suntikan ketiga tertumpu kepada kumpulan berisiko yang memiliki tahap imuniti yang rendah walaupun selepas menerima 2 dos vaksin. Manakala dos penggalak pula berperanan merangsang dan meningkatkan perlindungan kepada penerima 2 dos vaksin sebaik imun mereka berkurangan selepas tempoh tertentu. Ia akan dimulakan dengan pemberian dos ketiga disusuli dos penggalak bermula bulan depan. Khairi Jamaluddin berkata demikian dalam sidang media petang tadi. Seketika nanti, sindiket samun kedai emas tumpas. Masih bersama Berita Al-Hijrah, geng Amir atau Kecik yang dipercayai aktif dalam sindiket samun kedai emas tumpas dalam beberapa serbuan di Lembah Kelang. Hasil serbuan mengerusi op dulang itu, polis menahan 23 individu termasuk 2 wanita berusia antara 20 hingga 30 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata pihaknya sedang mengesan 2 lagi suspek yang masih bebas dikenali sebagai Boy Selayang dan Atai dipercayai terlibat dalam kumpulan ini. Hasil siasatan mendapati 7 suspek berperanan melakukan samun, 6 sebagai pembeli barangan kemas hasil samun, 2 suspek menyimpan barangan kemas dan 8 lagi adalah rakan sejenayah. Memang for sure diorang ada kaitan dengan jual beli barang kemas. Sama ada mereka mempunyai lesen meniaga barang kemas, diorang memiliki lesen pajak gadai atau individu. Jadi perniagaan barang kemas ni memang menguntungkan sebab turun naik. Dalam serbuan itu, polis merampas 6 ketulan emas, 4 rantai leher emas, 2 rantai tangan emas serta 1 rantai kaki emas yang kesemuanya bernilai lebih RM193,479. Soal siasat mendapati kesemua suspek terlibat dalam kes samun di 4 kedai emas di Setapak, Kepung, Gombak dan Seri Kembangan sejak Mei lalu. Mereka menggunakan modus operandi dengan berpura-pura sebagai pelanggan dan memerhati kedai emas terbabit sebelum dijadikan sasaran. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan Seksyen 397 Kanun Kesiksaan. Seorang lelaki warga Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 9 bulan kerana menggunakan pasport milik individu lain untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tertuduh Mizan Nur Rahman, 26 tahun, membuat pengakuan bersalah selepas 2 pertuduhan terhadapnya dibacakan di Mahkamah Magistrate Seremban. Mengikut pertuduhan pertama, Mizan didapati telah memperdayakan Muhammad Nur Ikhwan Hamzah dengan curang sehingga mendorong beliau memberikan vaksin COVID-19 itu kepada tertuduh. Tertuduh yang menggunakan nama lain Saddam Hussein telah membuat pemalsuan maklumat vaksin COVID-19 menggunakan identiti pasport individu lain bernama Helal ketika membuat temujanji di PPV IPT Mega Yusim Nilai. Kesalahan itu dilakukan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Institut Pengajian Tinggi IPT Mega di Universiti Sains Islam Malaysia Yusim Nilai pada pukul 10 pagi 13 September lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh yang bekerja sebagai pekerja pembersihan di Hospital Tuanku Jaafar didapati tidak memiliki apa-apa pasah yang dikeluarkan mengikut undang-undang untuk masuk ke negara ini dan didakwa mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Muhaimin Muhammad Azman. Tertuduh dihantar ke penjara Jelebu untuk menjalani hukuman.
Prosedur operasi standard SOP aktiviti di masjid dan surau sentiasa dikemas kini berdasarkan situasi semasa pandemik COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata pihaknya juga berusaha meminimalkan perbezaan SOP masjid dan surau di setiap negeri. Jelas Datuk Ahmad Marzuq, penambahbaikan SOP solat itu menggunakan kaedah muzakarah antara mufti-mufti dan pihak berkuasa agama negeri melalui mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI. Adapun berlaku di negeri-negeri lain itu terpulang kepada pihak berkuasa agama negeri, tetapi di peringkat kita sentiasa berusaha untuk meminimalkan perbezaan dan menyeragamkan kesemuanya, kerana ini penting supaya bukan sahaja kita mampu membendung penularan wabak COVID di rumah-rumah ibadat seperti masjid, tetapi ia juga boleh mencegah penularan rantaian COVID itu. Terdahulu, media melaporkan kerajaan Pahang membenarkan kehadiran jemaah yang belum menerima suntikan vaksin menunaikan solat Jumaat dan fardu berdasarkan SOP baharu berkuat kuasa Rabu lalu. Mengulas berhubung perkara itu, Ahmad Marzuq berkata keputusan itu tertakluk kepada pihak berkuasa agama di negeri masing-masing. Penambahan kuota bilangan jemaah bagi solat fardu dan solat Jumaat di kebanyakan negeri ketika fasa Pelan Pemulihan Negara PPN memberi kelegaan kepada umat Islam yang menantikan peluang untuk berjamaah di masjid. Walaupun terikat dengan norma baru, kelonggaran itu sekaligus mengubat kerinduan kepada ahli karyah yang sebelum ini terlepas peluang untuk beribadah di masjid. Antara negeri yang mengumumkan pertambahan kota solat Jumaat baru-baru ini ialah wilayah Persekutuan dan Selangor, dan tinjauan minggu lalu di masjid di ibu negara mendapati lebih ramai umat Islam dapat menunaikan solat Jumaat berikutan pertambahan kota kepada 500 jemaah. Antara negeri yang memberi kebenaran solat Jumaat mengikut kapasiti masjid pula ialah Perak yang bermula sejak Julai lepas. Walaupun kelonggaran lebih besar diberikan, jemaah dapat mematuhi SOP ditetapkan bagi mengekang penularan wabak. Jelas ahli Korea, had jemaah mengikut kapasiti masjid menjadikan masjid tidak lagi dilihat sebagai tempat beribadat hanya untuk golongan berusia atau warga emas. Sebelum ni ada had dia, jadi orang tua-tua yang patut AJK saja. Jadi anak-anak muda ni kadang diorang dah fikir rasa macam nak datang tak boleh. Jadi lama-lama diorang pun orang kata apa, jauh daripada masjid. Jadi bila dapat hadir kembali balik ke masjid ramai, jadi orang depa pun rasa seronok. Jemaah-jemaah pun mereka faham, dan ada juga di setengah tempat tu yang mereka sudah lama dah tak dibenarkan untuk mengerjakan solat Jumaat. Kan? Jadi adalah rasa rindu, rasa teringin sangat, tapi bila pergi tengok dah penuh dah. Kan? Jadi bila dibenarkan untuk buka ni, jadi kita mengucapkan kesyukuran lah. Alhamdulillah, syukur banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sangat gembira. Dah lama duduk kat rumah, akhirnya boleh juga datang masjid. Sebelum ni duduk je rumah, sembahyang kat rumah. Dapat juga datang menunaikan solat kat masjid. Rasa bersyukur sangat, Alhamdulillah. Sementara itu, Pegawai Tadbir Agama Daerah Lenggong Abdul Halim Mat Saman mengakui pematuhan terhadap SOP di dalam masjid dilihat lebih baik berbanding pematuhan di tempat awam lain. So Alhamdulillah hari ini kita dah mula buka masjid mengikut kapasiti keluasan masjid dengan penjarakan. Cumanya kita mengharapkan dengan kemudahan yang kerajaan berikan untuk hadir ke masjid supaya kita dapat sentiasa hadirlah di masjid itu. Penuhkan soft-soft dengan mengikuti SOP supaya kita terhindar daripada pandemik COVID-19 ini. Pembinaan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Hospital Pulau Pinang HPP sudah di peringkat akhir dan dijangka memulakan operasinya dalam tempoh terdekat bagi merawat pesakit COVID-19 di negeri itu. Hospital Medan seluas 2,400 meter persegi menempatkan 100 katil termasuk katil unit rawaterapi ICU yang dilengkapi kemudahan oksigen bagi pesakit COVID-19 tahap 4 dan 5. All aspek keselamatan telah dilaksanakan semalam oleh pihak bomba, dan kita cuma di fasa akhir to make sure all the SOPs, prosedur oleh petugas-petugas how to handle
COVID-19 punya patient dibuat dengan mengikut pematuhan yang sewajarnya lah. Beliau berkata demikian selepas melawat Hospital Medan berkenaan bersama Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow dan Pengarah HPP Datuk Dr. Teo Jim Sian. Sementara itu, Pengarah HPP Datuk Dr. Teo Jim Sian berkata Hospital Medan itu memulakan ujian dry run hari ini sebelum pesakit COVID-19 boleh dipindahkan. Pada hari ini kita akan buat dry run dan sekiranya dry run yang kita buat adalah berjaya dengan penggunaan semua sistem berjaya, kita berhasrat untuk memasukkan pesakit dalam masa terdekat, mungkin malam ini ataupun pagi esok. Alright, jadi dekat kemudahan yang ada dekat sini akan termasuk 96 katil acute dan 4 katil ICU, dan ini sangat bererti bagi kita kerana kesemua ward katil-katil di ward-ward acute kita sekarang sudah mencapai lebih daripada 95%. Apabila beroperasi kelak, seramai 5 pakar ditempatkan di Hospital Medan berkenaan selain 54 pegawai perubatan serta 250 yang terdiri daripada jururawat, pembantu pegawai perubatan dan staf sokongan. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor menerima sumbangan 16,000 set peralatan perlindungan peribadi PPE daripada Pertubuhan Peduli dan Prihatin Yayasan Ikhlas. Pengerusi Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainur Rashid Zainuddin berkata set PPE tersebut akan diagihkan kepada petugas kesihatan yang terlibat dalam pengurusan COVID-19 sejak Mac lalu. Menurut Profesor Dr. Zainur, set PPE bernilai RM296,800 tersebut merupakan sumbangan Badan Corporate Bank Pembangunan Malaysia Berhad dengan kerjasama Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia iMedic. Dan usaha ini akan kita teruskan sehingga ke hujung tahun ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kita meletakkan sasaran sebanyak RM2 juta lagi untuk 3 bulan akan datang, bulan Oktober, November dan Disember, kutipan projek Wira COVID, tabung Wira COVID yang kita akan teruskan sehingga ke hujung tahun, dan kita akan agih-agihkan berdasarkan keperluan yang diperlukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Sumbangan tersebut melibatkan 6,000 set gaun PPE, 4,000 set jumpsuit PPE, 4,000 unit pelitup muka N95 dan 2,000 unit pelindung muka. Pada hari ini insya-Allah sumbangan akan diberikan kepada COVID Assessment Center yang ada di 2 daerah. Dan kalau kita lihat dalam menangani COVID ini, PPE adalah amat perlu. Di samping kerajaan memberi PPE yang ada, dan kita amat mengalu-alukan mana-mana mereka yang ingin menyumbang PPE dalam komplement keperluan yang kita ada. Selain itu, menurut Dr. Zainur Rashid, sumbangan juga akan turut disalurkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta dan Hospital Sik Kedah dengan jumlah keseluruhan RM714,000. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan bantuan boleh disalurkan ke akaun Maybank Tabung Wira COVID Yayasan Ikhlas di nombor 5628 3463 6228. Arab Saudi rekod 2 angka kes COVID-19 13 hari berturut-turut. Arab Saudi merekodkan kes jangkitan baru COVID-19 di bawah angka 100 untuk hari ke-13 berturut-turut, dan semalam hanya 57 kes baru dilaporkan di negara itu. Dalam 5 minggu kebelakangan ini, statistik menunjukkan bilangan kes jangkitan terus turun daripada 500 kes sehari kepada bawah 100 kes sehari. Menerusi statistik yang dicatat semalam 23 September, hanya 5 kematian dilaporkan akibat komplikasi yang dialami pesakit yang positif COVID-19. Setakat semalam juga, jumlah kes yang disahkan adalah 546,792 kes dengan angka kematian keseluruhan akibat virus itu berjumlah 8,684 kes. Riyadh dilapor mencatat angka kes baharu tertinggi dengan 19 kes, diikuti Makkah 11 kes. Statistik semalam turut menunjukkan 279 pesakit berada dalam keadaan kritikal.
Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 lagi cedera dalam kejadian tembakan rambang di sebuah pasaraya di Tennessee, Amerika Syarikat. Insiden berlaku pada 1:30 tengah hari waktu tempatan di bandar Collierville. Ketua Polis Collierville, Delin berkata individu yang maut itu adalah suspek yang dipercayai menembak diri sendiri. Sementara itu, kesemua mangsa yang cedera dibawa ke hospital dan ada di antaranya cedera parah. Jelas Dele suspek ditemui mati akibat luka tembakan. Setakat ini identiti penyerang dan mangsa belum dikenal pasti dan motif serangan masih disiasat. Arahan mengosongkan kediaman dikeluarkan serta-merta di utara California susulan kebakaran hutan dan setakat laporan ini ditulis, tanah seluas 5,500 ekar telah pun dijilat api. Selain kawasan Fawn Fire, kawasan Redding turut terjejas. Bomba tempatan bertungkus lumus memadam api, namun laporan menyatakan hanya 5% sahaja yang berjaya dipadamkan. Cabaran buat petugas bomba dalam usaha pemadaman adalah tiupan angin yang kuat. Governor California Gavin Newsom dilapor telah menandatangani kelulusan pakej $15 bilion untuk menangani kebakaran hutan dan isu perubahan iklim susulan siri kebakaran hutan yang teruk. Reuters melaporkan api telah memusnahkan 25 struktur binaan di Redding. Setakat ini 4,000 telah dipindahkan manakala anggaran 30,000 lagi penduduk akan terjejas. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini dan untuk laporan terkini dan eksklusif layari alhijrahnews.com. Saya Arif Marzi. Assalamualaikum dan selamat malam.